le tahu. Kalau pano dalam istilah bahasa binasa. Kalau bako tu kekal dalam istilah bahasa, tapi pano dengan bako ni dalam tahu. Kedua-dua tu merujuk kepada orang yang dapat syuhud ataupun orang yang dapat makrifat atas jalan hakikat. Orang yang dapat makrifat atas jalan hakikat dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua tu merujuk kepada makrifat. Makrifat pula atas jalan syuhud ataupun atas jalan hakikat. Jadi dia dapat, seseorang itu dapat makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Situ dulu. Ini perkara yang berkaitan dengan hakikat. Bukan jenis koya, bukan jenis ilmu ni. Rasa hakikat maka rasa, tak rasa maka tak tahu. Dia gitu. Pano ni kita nak terai, kita dengar kita aja pano. Belawak uduh-uduh kita kata. Anak terai dia kena belawak kokoh. Hafiz ngerti. Hafiz belawak tu pasal kita tak faham nak royak ilmu buat faham. Jadi belawak hakikatnya. Tapi kalau tak royak tak reti juga. Tu payah nak royak kekok bagian ni. Bila royak jadi belawak pasal kita tak aja faham. Tapi istilah tu boleh royak. Tak. Istilah luar dia. Tapi dalam tu kena korek sendiri lah. Pano ni berlaku pada orang makam Tauhidul Asma. Situ permulaan berlaku. Maknanya lepas Tauhidul Af'al naik pada Tauhidul Asma. Maka pada Tauhidul Asma tu permulaan berlakunya pano. Ataupun orang ni telah sampai kepada makam awliya. Maknanya orang ni telah sampai kepada darjah wali. Pano ni. Bapa berlaku pano? Pano ni peristiwa benar. Keadaan. Berlaku pano tu kerana kena tengok molek. Royak banyak kali dah ni. Kita ni Tuhan bui dua mata, kita Tuhan bui hati kita ni ada dua mata. Satu menilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu menilik kepada makhluk. Kena faham. Keadaan learning, kita learning dia panggil makom jamuk. Ataupun dia panggil makom capu. Pada makom jamuk, seperti kita orang awam learning, makom mata yang menilik kepada makhluk saja, yang hidup. Mata yang menilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu mati ataupun buta. Maka yang kita nampak makhluk. Walaupun kita baca Quran, kita nampak makhluk. Tak nampak Tuhan sebab mata hati kita yang menilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu buta. Itu berlaku pada kebanyakan orang awam. Tak kira tok guru tu lang serba besar baku sekalipun. Jika dia tu darjah awam, maka dia tu dikira makam jamuk. Ni makam biasa. Di segi perjalanan orang ahli syuhud, makam jamuk ni makam tak pakai kerja. Termasuklah hamba. Maknanya bila dia buat amal melalui wirid-wirid tarekat, dia dapat terbiah daripada guru-guru. Makom-makom dia tu naik. Mula-mula naik kepada Tauhidul Asma. Tauhidul Af'al. Makna mengasah pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-kelamaan dia akan naik kepada Tauhidul Asma. Pada Tauhidul Asma itulah bermulanya berlaku pano.
Sebab gapo-gapo tu tak boleh nak bahas lah. Pasal online dia tak boleh bahas. Waktu kena kari kami janggut meleh. Jumpa sama sore baru boleh royak. Tidak gitu. Nak royak tu rumit. Nak royak rekah-rekah ni. Jadi apabila apa Pano ni kerana mata hati yang menilik kepada Allah SWT tu celek. Dan bila celek, nur dia tu terlalu amat cerah. Atau hakikat dia tu terlalu amat nyata. Maka mata yang menilik kepada dunia ni jadi buta. Tapi sebenarnya tak tepat juga buta. Dia macam gini. Dia katakan buta tu, dia tidak buta sebenarnya. Buta tak jalan kita. Dia ibarat kita letak api lilin bawah api elektrik. Api lilin tu menyala, tapi tidak nampak kesal sebab api lampu elektrik ni lebih nyata. Faham? Begitu juga apabila mata hati yang menilik kepada Allah SWT terbuka, maka mata hati yang menilik kepada makhluk ni seolah-olah padai. Tidak padai, seolah-olah padai. Pada masa tu dia hanya sedar sebab mata hati yang menilik kepada Allah Ta'ala tu cerah, nur dia terlalu amat cerah. Maka dia sedar hanya wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makhluk ni seolah-olah tidak wujud. Kerana mata hati yang menilik pada makhluk ni tak kuat mana power dia. Seolah-olah batal, seolah-olah buta. Maka dia sedar hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sekalian makhluk, termasuklah diri dia sendiri pun tak wujud. Hanya wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia makan, dia tak rasa. Masa yang manis pedas berapa dia tak akan rasa. Dia tak akan rasa kenyang. Dia tak akan sedap, tak akan rasa tak sedap. Dia hanya rasa, walaupun dia makan, hanya dia rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak akan rasa segala-gala. Walaupun sejuk, dia hanya rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa tu bukan rasa dengan kulit, rasa dengan mu'rifat. Rasa di dalam hakikat. Hakikat tauhid dia terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa dia masuk kepada derajah tauhidul asma. Dia tak sedar makhluk. Hanya sedar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya pano-pano ni dia hanya sedar hati dia tu, mata hati dia tu hanya sedar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak sedar akan makhluk. Hanya Tuhan yang wujud, makhluk yang tak wujud, termasuklah diri dia sendiri pun dia tak sedar. Itu dikatakan pano. Apabila lama-kelamaan dalam tauhid asma, maka bila dia naik mata hati dia tu cerah, dapat makrifat pula, naik makrifat dia kepada tauhidul sifat, maka di situlah permulaan orang yang masuk makom baqa. Pada tauhidul sifat tu dia mula masuk makom baqa. Maka apabila makom baqa ni kedua-dua mata hati tu hidup kedua-dua. Maknanya jadi sama kuat. Maknanya di dalam dia mengenal manusia dengan secara zahir, tetapi dia dalam mata hati dia yang satu lagi tu sentiasa di dalam makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dikatakan baqa. Baqa ni maknanya dia nampak dua alam. Satu alam makhluk, dia nampak makhluk. Tapi alam Tuhan ni dia nampak Tuhan. Dengan kata lain, pada waktu dia berbicara ataupun berurusan dengan makhluk, tetapi hati dia tu tetap di dalam makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga walaupun dia tidur, duduk, bangun dan sebagainya, sentiasa dia di dalam
makrifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bakar ni pekat orang wali besar lah. Pekat wali kecil ni dia kena lalu panu dulu. Nah, tu maknanya antara bakar dengan bakar dengan panu dengan bakar. Dia beza situ, beza makom. Dia beza keadaan. Dia ada 3 makom. Pertama jamuk. Jamuk ni seperti kita orang awam lah. Nampak makhluk saja, tak nampak Tuhan. Panu ni dia nampak makhluk Tuhan saja, tak nampak makhluk. Bakar ni dia nampak kedua-dua. Makhluk pun dia nampak, Tuhan pun dia nampak. Nampak dengan hakikat, bukan nampak mata kepala. Kata mata orang nampak mata kepala kafir lah. Nampak dengan mata hati, dengan hakikat. Ataupun dipanggil zauqi, ataupun dipanggil makrifat. Itu saja. Lain-lain? Boleh Ustaz.